Sebab itu dalam khutbatul wada' ataupun wida', baginda sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, falyuballigh syahidu minkumul ghaiba, hendaklah orang yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi tablighud-din, menyampaikan agama ini adalah tanggungjawab kita. Kita sampaikan tak? Saya tak cukup bagus Ustaz. Nak sampaikan agama, nak kongsi, nak share perkara kebaikan, saya pun tak cukup baik. Bukan kerana cukup baik, tak cukup baik, dah cukup bagus, dah perfect dan sebagainya. Kerana ini tanggungjawab. Kadar mana kita mampu untuk menyampaikan kebaikan Islam, kita kena sampaikan. Jiran sebelah kita bukan Islam, kita sampaikan tak mesej Islam, kebenaran Islam. Sampaikan tu bukan dengan semata-mata dengan kalam, dengan akhlak kita. Kadang-kadang kita jadi duta Islam dengan akhlak kita, sikap kita, toleransi kita. Tapi jangan silap faham, toleransi ni adalah satu kalimah yang karamat pada hari ini. Toleransi ni orang mula faham adalah meninggalkan amalan agama. Contoh Buya Hamka tulis dalam kitab buku beliau Ghirah. Orang faham kata toleransi ni meninggalkan amalan agama. Contoh je beliau tulis. Kata beliau, setiap satu hari satu kumpulan orang sedang bermesyuarat masuk waktu solat. Satu kumpulan orang mendirikan solat. Satu kumpulan orang meneruskan mesyuarat dengan tanpa meninggalkan solat. Orang yang meneruskan mesyuarat ni menganggap orang yang meninggalkan mesyuarat kerana nak mendirikan solat ni sebagai ekstrim. Dan dia faham kata meninggalkan amalan solat ni adalah toleransi. Ini adalah silap faham, kata beliau. Berpegang teguh dengan agama dan tasamuh, bertolak ansur dengan orang lain adalah toleransi. Contoh silap faham yang lain. Ada orang faham toleransi dalam agama ni boleh duduk semeja dengan orang minum arak, berkongsi. Oh, ini open minded, toleransi. Ini pun silap faham. Ni istilah yang pada hari ini berlaku kekeliruan. Baik, kita masuk balik. Tablighud-din, tanggungjawab kita menyampaikan agama dengan apa cara pun, pastikan cara tu betul. Kedua, tanggungjawab kita yang tanggungjawab nubuah yang Nabi telah passing serahkan kepada kita adalah yang kedua kita sebut tadi apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyah, membersihkan jiwa kita daripada syirik kepada tauhid. Untuk tu kita belajar ni. Dan dia tidak cukup sekadar belajar. Tazkiyah ni dia lebih daripada ta'lim. Yang nombor 3 nanti kita sebut. Tazkiyah ni dia kena buat proses. Kalau kita masih ingat dalam pertemuan kita yang pertama dulu, kita bicara bagaimana nak menerapkan akidah ni. Ni kita belajar ni, ini belajar. Akidah ni kena ada tang mana? Fiqh ada pada tubuh kita. Fiqh ni ada kat badan kita. Kita nak salat, ada fiqh di sana. Kita nak meniaga, beli barang, ambil barang, di situ fiqh. Kita nak menikah, ada fiqh di situ. Akidah duduk di mana? Akidah di hati. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kepada Allah ni satu, kita belajar bagaimana nak membentuk keyakinan yang betul. Kemudian tu nak menerapkan, membentuk dalam hati kita. Keyakinan yang betul itu nak bawa masuk dalam ni. Oh Ustaz, macam mana saya nak tahu kata dah masuk tak masuk? Handphone kita kan, smartphone kita ada SIM card, tak ada SIM card kita boleh tahu. Yang tu senang lah Ustaz. Dalam hati ni dah berakidah atau tidak, boleh tak kita tahu? Boleh. Bila? Tapi dia ada keadaan, bila bertembung dengan sesuatu situasi, baru kita tahu. Kita wujud, kita sebut Allah itu wujud.
Allah ada. Masa situasi yang tenang ni kita senang sebut Allah tu ada. Tapi ada satu situasi yang kadang-kadang mencabar iman kita. Berlaku satu kesempitan dalam kehidupan kita, kesukaran, kesusahan dalam kehidupan kita, anak sakit, diuji, contohlah ibu kita kena COVID atau sebagainya. Masa tu baru kita tahu ada tak dalam hati kita ni Allah ada, Allah wujud. Kita minta kat siapa? Kita mengadu pada siapa? Siapa nombor satu dalam hati kita? Habis dah di FB dia cerita. Semua jiran dia cerita. Call ramai orang lah cerita. Belum lagi mengadu kepada Allah, angkat tangan mengadu kepada Allah. Dan tak rasa pun nak cerita kepada Allah Ta'ala. Tak rasa nak mengadu kepada Allah. Lagi parah dia rasa, tapi upah orang. Hentak pergi madrasah tahfiz, baca Yasin, mak saya sakit. Tak apalah, mereka baca Yasin baguslah. Hang baca tak? Saya Yasin tu panjang lah sangat kan. Saya pun Iqra dulu. Tak apalah, bacalah apa yang boleh. Tak, doa nak kena baca apa lah. Salatlah hajat 2 rakaat. Oh, tu ya. Salat tak? Belum lagi. Tu pun upah orang swasta kan. Upah orang pergi masjid, suruh orang surau sembahyang hajat. Dia ni sembahyang Jumaat ya. Allah wujud tu ada tak? Allah Razzaq tu ada tak? Bila bertembung dalam situasi di mana kita perlu usaha untuk mendapatkan kewangan kita dan menjaga perintah Allah. Nak dapatkan dunia pun ada, nak jaga perintah Allah pun ada. Siapa kita dulukan? Ar-Razzaq atau Abdul Razzaq? Azan dah masuk, waktu dah masuk. Kerja duk buat lagi, tapi boleh tangguh, tak ganggu apa pun. Nak perhabis dulu kan, nak nampak, nak solat dulu kan? Alah, apa salah? Buat settle dulu, sekali lagi bayanglah pelan-pelan. Panggilan Allah, Allah Akbar. Akbar dah dalam hati kita. Dia maha besar, maha utama dah dalam hidup kita. Di situ kalau ada, baru dia lahir dalam praktikal kita. Masuk waktu salat, Allah dulu. Ada masalah, mengadu kepada Allah dulu. Ada apa-apa pun, hati dia tak pernah rasa risau. Allah ada. Takkan dia nak biar saya macam tu? Dia ada. Dia sedang melihat, dia sedang mengurus. Kita mengadu kat dia. Berlaku macam mana pun dia tak pernah gundah gulana. Allah akan ada. Selalu kita didik kadang anak kita akidah macam mana? Mama akan ada, Papa akan ada. Tekak tajuk kepada Allah ada. Ihfazillah yahfazka. Nabi ajak, Nabi didik kepada budak umur 10 tahun, jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Nak tukar tazkiyah akidah, kedua tazkiyah sifat yang buruk, nak buang. Sombong, hasad, dengki, bangga diri. Ketiga adalah ta'limuddin, mengajarkan agama. Ni ta'lim, mengajarkan agama. Kita yang dewasa ni bertanggungjawab untuk mengajarkan agama. Kalau yang suami bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Kalau dia menjadi ibu, bertanggungjawab kepada anak-anak. Dan ta'limuddin tak boleh diswastakan. Saya hantar PKFA, cukuplah kot, tak memadai. Mendidik untuk mengasuh untuk amal agama, kita ibu bapa punya tanggungjawab. Dia boleh belajar daripada guru yang mahir, tapi nak praktik dalam rumah, nak asuh tu kita. Nak didik tu kita. Kita tak boleh bagi apa alasan pun di hadapan Allah, saya tak ada masa. Sebab itu tanggungjawab utama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah Tahrim Allah sebut, peliharalah anfusakum, diri-diri kamu.
jiwa-jiwa kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Nak pelihara macam mana? Nak pakai jaket kan? Tak, dengan didikan agama, menjadikan mereka manusia beragama, beramal dengan agama. Baik, jadi 3 tanggungjawab nubuah yang telah dibebankan kepada kita. Bukan beban lah, beban ni bahasa dia tak apa cantik kan. Telah dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai seorang Muslim. Inilah nombor 2 yang kita dok belajar, bermula daripada ta'lim tadi, nak membentuk akidah dalam hati kita.